Dr. Mahathir hantar notis usul tak percaya terhadap Perdana Menteri menurut sumber. Ini berbeza dengan kenyataan Timbalan Menteri Edin Sazli Sit bahawa Dewan Rakyat setakat ini belum terima usul berkenaan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah menghantar notis usul kepada Speaker Dewan Rakyat mengenai undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Surat kepada Speaker telah dihantar usul berkenaan telah difailkan oleh anggota Parlimen Langkawi, kata sumber yang boleh dipercayai kepada Malaysia Kini. Jelasnya ini berbeza dengan kenyataan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Edin Sazli Sit bahawa Dewan Rakyat setakat ini tidak menerima sebarang usul berkenaan. Ini Timbalan Menteri bercakap dalam perkara yang dia tidak tahu. Dia komen perkara yang dalam ruang lingkup kuasa Speaker. Sepatutnya Speaker yang beri ulasan jika perkara menyentuh usul sebab sesuatu usul itu perlu diserahkan kepada Speaker, kata sumber itu yang enggan namanya disiarkan. Menurut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, anggota Parlimen dibenarkan menfailkan notis usul dalam tempoh 14 hari sebelum sidang diadakan dan kemudian akan dimasukkan dalam aturan mesyuarat pada hari persidangan. Jika tempoh masa 14 hari itu tidak dipenuhi, anggota Parlimen masih boleh memfailkan usul tergempar dalam soal membabitkan kepentingan awam sekurang-kurangnya 24 jam sebelum sidang. Malaysia Kini telah menghubungi Sekretariat PH untuk mendapatkan ulasan. Ketika diminta mengulas lanjut mengenai usul tersebut, sumber itu yang merupakan seorang pemimpin kanan dalam PH berkata, adalah menjadi tanggungjawab Muhyiddin untuk membuktikan beliau mendapat majoriti mudah di Parlimen. Katanya usul berkenaan dimasukkan di bawah aturan 26 dalam kurungan 1 dan dibaca bersekali dengan 27 dalam kurungan 3 peraturan mesyuarat. Sesuatu usul di bawah aturan 26 dalam kurungan 1 tidak boleh ditolak oleh Speaker. Namun, pada hari tersebut jika kerajaan PN memasukkan usul dari pihak kerajaan, maka peraturan mesyuarat menyebut bahawa usul kerajaan hendaklah didahulukan. Dalam kata lain, kerajaan PN boleh fast rate usul pembangkang hanya dengan memasukkan urusan kerajaan. Usul pembangkang itu akan kekal dalam order paper tapi tidak berpeluang untuk dibahas dan diundi, katanya lagi. Sidang Parlimen yang akan datang hanya akan diadakan sehari, iaitu pada 18 Mei bagi membahaskan rang undang-undang kerajaan. Bagaimanapun pembangkang menggesa sidang itu diadakan selama 2 minggu, memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah pun dilonggarkan. Parlimen tempat uji sokongan terhadap Muhyiddin. Sambil mengakui PH mengambil maklum dan amat prihatin mengenai masalah dihadapi rakyat akibat COVID-19, sumber menegaskan usul terhadap Muhyiddin perlu dilakukan bagi membuktikan tahap sokongan terhadapnya. Ia adalah tentang keseimbangan antara legitimasi sebuah kerajaan dengan tanggungjawab bersama membantu rakyat dalam menghadapi krisis COVID-19. Penting untuk membuktikan Muhyiddin mendapat sokongan majoriti setelah pada Februari yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melantik beliau sebagai Perdana Menteri yang pada kepercayaan baginda bahawa Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti. Parlimen adalah tempat untuk menguji sokongan itu. Ini soal legitimasi sesebuah kerajaan dan Parlimen adalah saluran yang sah, katanya. Sementara itu, PH juga telah menghantar cadangan nama Ketua Pembangkang kepada Yang di-Pertua Muhammad Arif Muhammad Yusof. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan siapakah calon PH sebagai Ketua Pembangkang. Pembangkang juga akan bersedia mencadangkan nama pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC jika kerajaan masih memperuntukkannya kepada ahli Parlimen Pembangkang, jelasnya. Selain itu, PH juga akan berbincang mengenai susunan tempat duduk Parlimen, katanya lagi. Sebelum ini dilaporkan bahawa tempat duduk anggota Parlimen akan disusun semula untuk memastikan penjarakan sosial semasa Dewan bersidang. Timbalan Speaker Muhammad Rashid Hasnon dipetik sebagai berkata, pengerusi baru PAC akan dilantik bagi mengisi kekosongan ditinggalkan penyandangnya Dr. Noraini Ahmad. Dalam pada itu, Pakatan Harapan namakan Anwar Ketua Pembangkang. Keputusan berkenaan, kata Presiden PKR tersebut, sudah disampaikan kepada Speaker Dewan Rakyat oleh Saifuddin Nasution.
Pakatan Harapan PH menamakan Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang yang baru. Mendedahkan hal itu, Anwar berkata, persetujuan tersebut sudah dimaklumkan PH kepada Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof baru-baru ini. Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail dah memaklumkan kepada Speaker keputusan Majlis Presiden dan sudah dimaklumkan kepada semua parti yang berpihak kepada pembangkang serta warisan. Anwar sekali lagi dilantik menjadi Ketua Pembangkang, katanya semasa sesi siaran langsung di Facebook hari ini. Terdahulu ahli Parlimen Port Dickson itu ditanya sama ada PH sudah menentukan calon Ketua Pembangkang atau belum dan sudahkah Speaker dimaklumkan mengenainya. Pada 25 April lalu, Malaysia kini melaporkan PH yang merupakan blok terbesar pembangkang belum membuat keputusan muktamad mengenai calon ketua mereka. Pada ketika itu ada dua nama yang disebut-sebut. Selain Anwar, turut dilihat berpotensi ialah Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad yang enggan menyertai sebahagian besar ahli parlimen parti itu bersama-sama UMNO dan PAS membentuk Perikatan Nasional. Mahathir ialah ahli parlimen Langkawi. Dalam perkongsian berita terakhir, ini parlimen apa ni? Parlimen burung soal Anwar. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata tidak wajar Dewan Rakyat hanya bersidang sehari ketika kelonggaran diberikan untuk bermain golf. Kedai judi dibenarkan dibuka. Sidang Dewan Rakyat akan datang, kata Anwar Ibrahim, memang tidak wajar sama sekali dilangsungkan hanya sehari ketika pelbagai sektor ekonomi diberikan kelonggaran beroperasi. Katanya jika isu ancaman COVID-19 menjadi kebimbangan, sidang tersebut boleh dilakukan secara maya. Boleh buat, soalnya nak buat atau tidak. Seperti saya sebut sebelum ini, main golf boleh, kedai judi boleh buka, banyak lagi kemudahan macam-macam, tapi parlimen tak boleh dibersidang, kata Presiden PKR itu dalam siaran langsung yang dipancarkan melalui Facebook hari ini. Dewan Rakyat dijadual bersidang pada 18 Mei ini. Ia adalah sidang pertama selepas Muhyiddin Yassin membawa Bersatu keluar dari Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan UMNO, PAS dan BN. Beliau kemudian dilantik menjadi Perdana Menteri. Mereka kemudian membentuk Kerajaan Perikatan Nasional, sebuah gabungan yang dinyatakan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan sebagai entiti tidak berdaftar. Pengkritik mendakwa sidang itu dihadkan selama sehari sahaja kerana Muhyiddin bimbang ada usul tidak percaya dikemukakan terhadapnya. Terdahulu Anwar ditanya mengenai kesesuaian sidang parlimen diadakan secara dalam talian seperti dilakukan Maldives, satu daripada negara terkecil di dunia, pada 15 April lalu. Menurut Anwar, di sebalik pelbagai cara boleh dilakukan untuk sidang itu berjalan, kerajaan tetap mengekalkan keputusan mereka iaitu selama 1 hari sahaja. Ada sidang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong, kemudian tangguh, baca rang undang-undang kali pertama dan tutup. Soal jawab tak ada, perbahasan tak ada. Ini parlimen apa ni? Parlimen burung maknanya. Tak ada soal jawab, alasan COVID-19. Sebab itu kita bantah, kena ada sidang seperti biasa. Penjarakan sosial mesti dihormati. Beberapa langkah kesihatan mesti diwaspadai. Tetapi sidang mesti berjalan, tegasnya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Untuk teruskan sokongan anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsi video ini. Namun begitu, jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa tinggalkan di ruangan komen seperti di bawah. Terima kasih.